Siri ini akan membincangkan penggunaan sistem pengurusan kualiti ISO 9001 untuk melaksanakan aktiviti di dalam fasa penggunaan aset. Fungsi Jabatan Kerja Raya adalah menyediakan dan menyenggara infrastruktur seperti jalan raya dan bangunan bagi memastikan ekonomi negara berkembang. Sejak 20 tahun lalu, produk dan perkhidmatan tersebut telah diberi jaminan kualiti oleh JKR sesuai dengan visi JKR sebagai pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan teknikal Malaysia. Apa itu produk atau perkhidmatan yang berkualiti? Secara mudahnya, ia bermaksud produk atau perkhidmatan yang memenuhi jangkaan pengguna. Bagaimana JKR memenuhi jangkaan pengguna? Bagi memenuhi jangkaan pengguna, JKR menggunakan sistem pengurusan kualiti di dalam melaksanakan aktiviti harian untuk pembangunan produk dan penyampaian perkhidmatannya. JKR mula menggunakan sistem pengurusan kualiti ISO 9001 versi 1994 pada tahun 2000 bagi memastikan produk yang diserahkan dan perkhidmatan penyelenggaraan yang diberikan menepati kualiti, masa dan kos yang ditetapkan. Sistem pengurusan kualiti adalah sebahagian daripada sistem pengurusan bersepadu JKR. Ia dibahagikan kepada dua bahagian iaitu SPK dan SPK Senggara. Di samping SPK, terdapat tiga sistem lain yang turut digunakan oleh JKR dalam pembangunan produk dan penyampaian perkhidmatannya. Setiap sistem tersebut memenuhi keperluan yang berlainan tetapi mempunyai tujuan yang sama iaitu mengurangkan risiko dan memastikan pematuhan perundangan. Sebelum 2019, setiap sistem mempunyai format berlainan tetapi selepas itu, ISO telah menukar format sistem pengurusannya kepada format yang lebih seragam, membolehkan pelbagai sistem dapat disatukan dengan lebih mudah. Perubahan sistem pengurusan tersebut membolehkan organisasi seperti JKR menggunakan hanya satu manual dan polisi untuk kesemua sistem yang ada. Raja ini menunjukkan 4 sistem yang telah diintegrasi menjadi sistem pengurusan bersepadu. Walau bagaimanapun, siri ini hanya akan membincangkan mengenai sistem pengurusan kualiti senggaraan saja. Sila rujuk laman web JKR untuk maklumat lanjut mengenai sistem pengurusan kualiti bagi fasa pewujudan aset, sistem SPAS, SPKKP dan SPT. Piramid ini menunjukkan hierarki sistem pengurusan kualiti JKR. Dokumen pertama yang dibangunkan adalah dasar yang mengandungi pernyataan dan sasaran objektif. Diikuti oleh manual yang menjelaskan mengenai perancangan. Dokumen ketiga adalah prosedur kerja yang mengandungi tata cara kerja pengurusan dan operasi bagi produk dan perkhidmatan JKR. Dokumen keempat adalah arahan kerja, dokumen sokongan dan rekod. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan prosedur, objektif dan dasar SPB dicapai mengikut perancangan. Apa yang terkandung di dalam dasar SPB JKR? Pernyataan dasar yang menjadi asas dalam sistem pengurusan bersepadu JKR menyatakan antara lain komitmen untuk memastikan produk dan perkhidmatannya dapat memenuhi jangkaan pelanggan sepanjang kita hayat aset. Di samping menjamin bahawa semua projek mengikut perundangan, menjaga kebajikan pekerja, menuju pembangunan lestari dan mengurangkan pencemaran ke atas alam sekitar. Bagaimana mengukur kualiti? Pertama sekali, nyatakan objektif kualiti. Kemudian, letakkan sasaran. Di dalam raja ini, anda dapat lihat objektif kualiti perkhidmatan penyelenggaraan. Ia terbahagi kepada 3, iaitu memastikan perkhidmatan memenuhi jangkaan. Kedua, perbelanjaan yang diberikan dibelanjakan.
Dan ketiga, mengurangkan aduan yang diterima dari pelanggan. Objektif kualiti bagi sistem lain boleh dirujuk di laman web JKR. Bagi memastikan kejayaan sistem pengurusan bersepadu, semua perkara yang ada di dalam sistem tersebut perlu dipatuhi tanpa pengecualian. Namun, sekiranya ia tidak dapat dilaksanakan, kebenaran dari pengurusan perlu diperolehi terlebih dahulu. Bagaimana dokumen ISO digunakan di dalam mengurus kualiti produk dan perkhidmatan penyelenggaraan oleh JKR? Dokumen ISO yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization dibahagikan kepada 10 topik. Daripada 10 topik tersebut, topik 4 hingga 10 lebih diberikan penekanan kerana ia akan menentukan kejayaan sistem ISO di sesuatu organisasi. Antara topik yang penting adalah memahami organisasi, penglibatan pengurusan tertinggi, perancangan yang melibatkan pengurusan risiko, aktiviti sokongan seperti pengurusan sumber dan kompetensi, pengurusan operasi antara lainnya memfokuskan kepada penzahiran produk dan perkhidmatan, pengukuran prestasi dan akhirnya penambahbaikan berterusan. Siapakah pemilik aset infrastruktur dan bangunan yang dibina atau disenggara oleh JKR? Pemilik aset-aset tersebut adalah kementerian dan agensi kerajaan yang berkaitan. Sebelum tahun 2012, pemilik aset iaitu kementerian dan agensi tidak mempunyai panduan yang terperinci untuk memastikan aset mereka berfungsi untuk jangka masa yang lama. JKR menjadi agensi yang dirujuk untuk membantu mereka membina dan mengurus secara berkala apabila diperlukan. Pendekatan ini telah memberi impak yang negatif kepada prestasi aset dan pencapaian perkhidmatan kerajaan, menyebabkan satu tata cara dibangunkan khusus untuk mereka rujuk dalam perkara berkaitan pemilikan aset takleh. Walaupun pemilik aset bertanggungjawab dalam mengurus aset mereka, tetapi peranan JKR masih relevan. JKR masih diperlukan untuk mereka bentuk dan mengurus pembinaan serta menyegara sebahagian besar aset milik kerajaan. Bagi memastikan kesinambungan sistem yang diguna pakai oleh kementerian dan agensi dengan sistem kualiti JKR, JKR telah mengubah suai prosedur SPB sedia ada dengan keperluan tata cara pengurusan aset takleh kerajaan. Kitar hayat aset terbahagi kepada 10 fasa dan JKR terlibat di dalam keseluruhan ataupun sebahagian besar fasa bergantung kepada jenis aset dan keperluan kementerian. Setiap fasa mempunyai tata cara yang khusus, maka SPB JKR terutama di dalam fasa penggunaan aset telah diubah suai untuk memenuhi keperluan tipata yang digunakan oleh kementerian dan agensi. Pelajar ini menunjukkan dokumen tipata dan dokumen ISO yang berkaitan untuk setiap fasa. Tulisan berwarna biru menunjukkan input, output ataupun keperluan bagi setiap prosedur bergantung kepada situasi. Komunikasi dan punca kuasa yang jelas perlu untuk memastikan semua tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan baik. Di sini, anda boleh lihat carta komunikasi yang digunakan oleh JKR untuk berinteraksi antara peringkat pengurusan hingga peringkat pelaksanaan semasa mengurus aset milikan KKR. Manakala, carta ini pula adalah carta
komunikasi apabila JKR mengurus aset milikan kementerian dan agensi luar. Di peringkat pelaksanaan, komunikasi menjadi semakin kritikal kerana sebahagian besar aktiviti berada di peringkat ini. Pegawai operasi fasiliti dan timnya terlibat secara langsung dalam setiap fasa, terutama di fasa penggunaan aset. Sama ada semasa proses penerimaan, operasi dan senggaraan, penilaian, ubah suai dan naik taraf mahupun pelupusan aset bagi aset-aset Kementerian Kerja Raya ataupun kementerian dan agensi pelanggan. Boleh dikatakan, membuat perancangan adalah penting, tetapi sekiranya perancangan tidak dapat dilaksanakan, keseluruhan usaha akan dianggap gagal. Carta komunikasi disediakan untuk memastikan semua pihak menjalankan tanggungjawab mereka seperti yang telah ditetapkan. Di antara keempat-empat peringkat dokumen yang ada di dalam SPB JKR, dokumen peringkat ketiga iaitu prosedur kerja adalah peringkat yang sangat penting. Ia merupakan elemen pengawalan kualiti atau quality control kepada keseluruhan sistem kualiti JKR. Proses kerja di dalam sistem kualiti JKR dibahagi kepada dua bahagian utama. Raja ini menunjukkan bahagian pertama iaitu proses kerja untuk perancangan hingga penyerahan. Ia dinamakan sebagai aktiviti 1, 2, 3, 4 dan 5. Output daripada aktiviti bahagian pertama tadi adalah input kepada bahagian kedua pula, iaitu penerimaan hingga pelupusan. Terdapat 5 aktiviti utama iaitu aktiviti 6, 7, 8, 9 dan 10. Walau bagaimanapun, aktiviti 6 telah dipecahkan kepada 3 bahagian kecil iaitu aktiviti 6A, 6C dan 6D. JKR telah merangka pelan strategi untuk mengurus kualiti JKR. 3 elemen utama iaitu pengurusan sumber, proses kerja dan penambahbaikan berterusan memainkan peranan yang penting dalam kejayaan SPB JKR. Bagi memudahkan semua kaki tangan JKR melaksanakan SPB, bahagian kualiti JKR telah membangunkan dokumen-dokumen seperti berikut. Dokumen-dokumen tersebut boleh dijadikan rujukan semasa membuat aktiviti harian. Banyak lagi topik mengenai SPB akan menyusul. Semoga anda akan mendapat informasi yang berguna dari topik ini.